Ya, ini Atma Asia Khas ya, pemilihan UMNO bersama saya Sami Sulaiman dan saya Malina Manaf. Ya, dan tajuk kita untuk malam ini ialah budaya debat, mencetus idea baru dan juga politik baru dalam UMNO. Dan tetamu kita pada kali ini ialah Naib Ketua UMNO bahagian Temerloh, Ahli Parlimen Temerloh, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, ya, calon yang sudah melayakkan diri untuk bertanding jawatan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Mula-mula tanya, Datuk. Terima kasih. Hari ini kita nak cerita pasal budaya debat. Debat ni orang selalu ingat debat ni satu lawan satu macam McCain lawan Obama, tapi mungkin pengertian yang mungkin apa yang cuba kami bawa hari ini ialah itu melontarkan idea dan saling memberikan idea dan kritik dan sebagainya. Itu yang tak ada dalam UMNO apa? Ya, saya rasa bukan tak ada langsung, tetapi yang perlu ialah diinstitusikan dan diberikan pendedahan yang lebih baik dan dijalankan dengan struktur yang lebih sistematik, mungkin lebih profesional. Yang penting pada saya ialah membenarkan pemimpin-pemimpin UMNO ataupun ahli-ahli UMNO untuk mencetuskan idea yang bernas dan mempertahankan. Ini penting. Kita yang selalu ialah memberi ucapan. Apa saja boleh diucapkan dan orang boleh saja menyediakan dan kita membaca teks walaupun ada masanya seperti tak berapa nak faham teks yang dibaca. Tetapi bila debat, dia ada dua arah. Satu, kita mencetuskan idea, mudah-mudahan ia bernas, dan yang kedua, kita mempertahankannya, mudah-mudahan dengan cerdas. Tadi Datuk ada kata membenarkan. UMNO membenarkan. Kenapa Datuk memilih perkataan membenarkan? Apakah sesuatu tu rigid sehingga tidak dibenarkan? Mungkin pilihan perkataan yang tidak begitu tepat, tetapi maksud saya ialah seharusnya kita mempunyai suatu budaya debat. Sebab pada saya debat ini sangat penting. Kalau kita lihat dalam konteks Islam, dalam konteks dakwah, ada ayat yang menunjukkan cara-cara untuk menyampaikan sesuatu, cara-cara untuk menarik orang. Misalnya dalam surah An-Nahl itu disebutkan dengan jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga itu wajadilhum billati hiya ahsan. Yang tadi, serulah dengan bijaksana, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Maknanya, saudara Suhaimi, isu hari ini bukan sama ada perlu atau tidak debat, tetapi debat itu sudah ada dalam Islam, dan pada saya UMNO perlu menginstitusikannya. Cuma kaedah bagaimana debat itu dilaksanakan saja yang perlu dibincangkan. Sebab mengenai institusi, sudah adakah menurut pandangan peribadi Datuk sendiri, dah ada ke usaha ke arah menginstitusikan debat itu sendiri? Belum. Yang ada ialah cadangan-cadangan. Beberapa orang yang mencadangkan UMNO misalnya dalam proses pemilihan majlis tertinggi, UMNO perlu misalnya menganjurkan debat terbuka supaya calon-calon boleh mengambil bahagian, dan saya bersetuju dan saya sedia menawarkan diri untuk berdebat pada bila-bila masa dan dengan mana-mana calon. Sebab pada saya yang penting ialah kita hendak memilih calon yang perlu punya idea dan bukan sekadar pandai berkempen. Dan untuk punya idea bermakna dia harus mempunyai sedikit ilmu, kalaupun tidak setimbun ilmu. Dan pada saya ini penting sebab dunia sudah berubah. Kita perlu kepada politik baru. Dan pada saya satu daripada resepi politik baru itu ialah politik ilmu. Dan satu daripada kaedah untuk menonjolkan politik ilmu dan membudayakan politik ilmu dalam UMNO khususnya dan dalam barisan, bahkan juga di Malaysia, ialah dengan mengadakan debat yang terbuka ini. Ada yang mengatakan, orang UMNO juga mengatakan mungkin kita belum cukup matang untuk menerima ini. Jadi adakah ini, bagaimana pandangan Datuk tentang ini? Pada saya, kalau kita nak kira begitu, ini sama seperti hujah yang digunakan, kita belum pandai buat PIN, bagaimana kita nak merdeka. Jadi pada saya, soal matang atau tidak matang itu kita perlu mematangkannya. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang, yang tak sampai 4 atau 5 tahun daripada sekarang. Dan kita perlu menunjukkan, pada saya pemilihan kali ini adalah sangat penting. Kita perlu menunjukkan dan kita perlu membuktikan kepada rakyat, bukan sahaja kepada ahli UMNO, bahawa UMNO betul-betul serius hendak memilih satu
satu barisan kepemimpinan yang baru yang bersedia untuk melakukan perubahan, di mana UMNO sepatutnya mempelopori perubahan dalam Barisan Nasional, dan bukan saya kata parti lain tak boleh, tapi kerana UMNO itu tonggak, maka UMNO seharusnya. Dan oleh kerana pemilihan ini adalah pemilihan untuk bakal Perdana Menteri, bakal timbalan Perdana Menteri, dan sebaris menteri dan timbalan menteri, rakyat berhak untuk melihat apakah yang dibincangkan oleh bakal-bakal yang menjadi pemimpin mereka, bagaimanakah mereka membincangkannya, dan adakah perwakilan UMNO bersedia untuk memilih calon-calon yang sedemikian rupa misalnya. Jadi pada saya ini penting sekali. Jadi kita tengok ada yang bersetuju mengatakan bila kita katakan rakyat telah banyak berubah dan permintaan pun mereka mahukan pemimpin yang mungkin berbeza pendekatannya, pemikirannya. Jadi pada pandangan Datuk, apakah ciri-ciri yang mereka mahukan, ya, dan adakah UMNO sudah pun bersedia untuk memberikan ni macam kelas pemasaran lah, marketing 101 kata, ya, fulfill the needs and wants of your customers. Jadi apakah bentuk yang mereka mahu tu? Kalau perlu peanut boy macam ni, bagaimana kita nak ketengahkan? Mungkin kalau tak cukup lengkap, bagaimana mungkin Council of Elders boleh membantu? Bagaimana Datuk melihat isu ini? Kerana akhirnya sekiranya pengundi itu tidak diberikan orang yang dia nak, dia tak memilih. Saya telah mengkaji ini sejak tahun 90-an. Ya. Perubahan yang paling ketara berlaku pada tahun 99. Apabila saluran-saluran 3 dan 4, yakni saluran pengundi muda, menunjukkan semakin berkurangnya mereka itu menyokong Barisan Nasional. 2004 adalah keputusan pilihan raya yang sementara, kerana pada masa itu Pak Lah baru ditampuk pemerintahan, dan biasanya memang pengundi akan memberikan hope, memberikan mandat kepada Perdana Menteri yang baru. Pilihan raya yang baru lalu 8 Mac juga adalah yang luar biasa, kerana di situ berlaku protes yang begitu besar. Jadi saya mengambil 99 dan mengunjurkannya ke depan sedikit, dan pada saya sudah sampai masanya untuk ada politik baru. Sebenarnya saudara suami saya akan menerbitkan buku saya pada bulan depan yang tajuknya Politik Baru, Mematangkan Demokrasi Malaysia. Pada saya ada dua perkara. Satu, politik yang berintegriti, ahli politik yang ada integriti. Dan yang kedua ialah cara kerajaan, cara yang baru. Yang saya sebutkan, kita kena ada kerangka governance baru. Ini yang diperlukan oleh masyarakat sebenarnya. Jadi bercakap pasal governance kan, dan juga masyarakat sivil, ya. Jadi bagaimanakah UMNO boleh menggunakan, bila cakap pasal governance, orang selalu kata delivery system dan sebagainya. Jadi bagaimana itu jentera kerajaan, tapi tak boleh tidak kerajaan UMNO kerajaan itu dah ada macam equate. Jadi bagaimana UMNO harus mengambil peluang ini supaya brandingnya sama, jujur, telus dan sebagainya, dan tidak ada komplain lepas ni tentang delivery system. Delivery system itu ada dua perkara. Satu ialah teknologi pada saya belum digunakan dengan sepenuhnya. E-government masih belum berjalan dengan begitu baik. Kalau kita bincang dari sudut keuangan misalnya, saya sentiasa menganjurkan kita perlu ada new spend management, pengurusan pembelian yang baru yang menggunakan teknologi, misalnya e-bidaan dan e-perolehan yang sangat telus, yang hampir tidak memberi peluang kepada berlakunya rasuah, kerana bidaan itu dibuat terbuka, perolehan itu dibuat terbuka. Satunya menggunakan teknologi cepat, dan keduanya dia telus, terbuka, dan boleh saya katakan tadi hampir mengelakkan korupsi ataupun rasuah. Itu satu. Yang kedua ialah apakah mood, apakah cara kita berfikir tentang delivery system. Pada saya, UMNO dan Barisan Nasional sebagai pemegang teraju kerajaan perlu berubah daripada mod ataupun paradigma memerintah, yakni ruling, kepada paradigma governing, yakni mengurus tadbir. Ini dua cara yang sangat berbeza. Masalahnya ialah kita belum lagi masuk ke paradigma yang baru, sedangkan dunia sudah berubah. Kalau kita baca buku-buku tentang politik sekarang, semua mengatakan nation state sudah
berubah, ini masa untuk kerajaan yang lebih kecil ataupun kerajaan bukan lagi dengan huruf K, huruf besar. Okey, Datuk, kita akan cerita pasal resistance to change apa yang Datuk cakap tadi, dan kita juga nak membincang tentang masyarakat sivil, bagaimana UMNO mengurus persepsi pada kemahuan masyarakat sivil. Kita akan bincang ini bila kita kembali dari rehat ini. Kita akan kembali sebentar lagi.